saya terangkan dalam kelas tadi tentang topik bab 6 agama, saya faham bahawa kepelbagaian kaum dan etnik yang wujud sudah semestinya mempunyai pegangan agama yang tersendiri dan berfungsi memandu kehidupan mereka ke arah yang lebih baik dan sempurna. Agama yang dianuti mereka dipelihara dan dijaga kesuciannya tanpa ada penindasan dan penghinaan oleh mana-mana agama lain sehingga boleh membawa kepada sensitiviti terhadap agama. Tapi, sejak akhir-akhir ini, elemen agama sering menjadi instrumen yang membawa perpecahan dan konflik antara kaum. Isu agama yang timbul sememangnya memberi impak negatif walaupun sifat toleransi agama dalam budaya telah berlaku dalam masyarakat di Malaysia. Sensitiviti agama yang timbul sedikit sebanyak akan menyebabkan kerapuhan hubungan antara kaum jika agama yang diamalkan mereka dihina dan dipermainkan oleh penganut lain. Hal ini sering terjadi kerana seseorang itu tidak sedar bahawa perkara yang dilakukan atau diperkatakan telah menunjukkan sikap yang tidak hormat terhadap agama lain. Jadi, apakah contoh situasi yang menunjukkan seseorang itu tidak hormat akan agama lain? Saya ada contoh situasi di mana Pak Ahmad telah melangsungkan majlis kahwin kecil-kecilan sempena menyambut anak perempuannya yang telah berkahwin. Majlis ini dibuat di sekitar rumah sahaja kerana keadaan negara kita yang sedang mengalami wabak COVID-19 dan perlu mematuhi SOP. Dengan itu, Pak Ahmad telah menjemput jiran-jiran di sekitar rumahnya untuk hadir. Kenduri kahwin anaknya dihadiri oleh ramai jiran-jiran yang tinggal berdekatan dengan rumahnya. Bukan sahaja kaum Melayu tetapi juga kaum India dan Cina, iaitu Pak Ravi dan Pak Chong yang amat rapat dengannya. Semua tetamu hanya hadir sekadar untuk menyapa dan bergambar dengan pengantin. Setelah semua tetamu selesai bergambar dengan pengantin, Pak Ahmad memberi set makanan untuk dibawa pulang oleh tetamu untuk dijamu di rumah kerana para tetamu tidak boleh berkumpul. Tanpa Pak Ahmad sedar, set makanan yang diberi mengurangi lauk daging lembu. Keluarga Pak Ravi berasa tidak selesa dan tercetus salah faham kerana Pak Ahmad dianggap tidak memandang serius adat kaum India yang melarang mereka memakan daging lembu. Adelia, mengapakah keluarga Pak Ravi tidak makan makanan yang berasaskan daging lembu? Sebenarnya, alasan di sebalik mengapa keluarga Pak Ravi tidak memakan daging lembu bukanlah disebabkan faktor agama semata-mata. Ia juga disebabkan budaya dan juga kepercayaan tradisional masyarakat India. Bagi kaum India, lembu adalah satu anugerah daripada Tuhan kepada manusia dan anugerah tersebut perlulah dihargai dengan sebaiknya. Selain itu, lembu juga berperanan penting dalam kehidupan masyarakat India kerana ia banyak membantu petani dan pesawar ketika membajak tanah selain digunakan untuk mengangkut barangan. Lembu juga membekalkan masyarakat dengan susu untuk diminum dan diolah menjadi yogurt atau minyak sapi. Ahli keluarga masyarakat India biasanya dididik untuk menyayangi haiwan ini dan dianggap sebagai sebahagian daripada ahli keluarga mereka. Oleh sebab itu, lembu tidak dimakan sebagai menghormati peranannya dan sebagai menghargai anugerah Tuhan kepada mereka. Jika anda ada menjemput rakam berbahasa India ke rumah atau menghadiri sebarang majlis, elakkan daripada menghidangkan masakan daging lembu sebagai menghormati kepercayaan masyarakat India ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah saling menghormati agama dan budaya masing-masing. Namun, apakah kesannya jika kita tidak menghormati agama lain? Pada pendapat saya lah kan, isu sebegini kita tak boleh nak pandang enteng sangat lah kerana perkara sebegini akan memberi kesan yang buruk jika kita tidak menghormati sesebuah agama. Sebagai contoh, situasi yang awak telah ceritakan tadi, sepatutnya dalam cerita awak tadi tu yang berwatak Pak Ahmad tu perlu peka dalam keadaan sekeliling dan perlu sedar yang duduk di Malaysia ni bukan hanya kaum Melayu saja. Kita banyak kaum yang tinggal di Malaysia ni dan berbagai agama yang ada di Malaysia ni. So Malaysia ni kita dah tahu dah
Ia merupakan negara yang harmoni walaupun hidup dalam berbagai kaum. Antara kesan buruk yang akan berlaku jika kita tidak menghormati agama lain adalah akan mengundang kepada perpecahan dalam masyarakat. Seperti awak ceritakan tadi, nasib baik Nasib baik Pak Rafi tu macam rasa tak selesa je lah. Kalau dapat yang jenis yang macam panas bara macam tu, silap kepala Pak Ahmad tu dah kena pancung lah. Dia mesti baik lah dah cerita awak tu Pak Ahmad tu. Benda-benda yang melibatkan kaum dan agama ni kita tak boleh nak buat main-main sangat lah. Bahaya. Lagipun kita kita ada peristiwa yang tak berapa nak manis sangat lah. Peristiwa hitam lah yang telah berlaku di Malaysia. Kalau kamu tahu kan, dan masih ingat lah peristiwa 13 Mei tahun 1969 yang telah menjadi sejarah hitam Malaysia. Sangat sedih lah. Jika nak diceritakan balik peristiwa tu, sangat sedih dan tragis lah. Pada tanggal 13 Mei 1969, berlakunya rusuhan kaum yang paling dahsyat yang pernah berlaku di negara Malaysia. Pembunuhan berlaku di mana-mana. Berdasarkan angka rasmi yang saya telah kaji daripada peristiwa ini, saya dapat tahu dan 196 orang kehilangan nyawa, walaupun terdapat pihak yang menganggarkan jumlah kematian adalah lebih tinggi daripada tu. So sangat tak berbaloi dan sangat tak best lah kalau rusuhan kaum ni berlaku kan. Kita nak negara kita harmoni, tak nak ada pergaduhan kan. Kalau tak, negara kita akan jadi macam Amerika lah. Amerika belah-belah sana, belah-belah Europe sana, tak boleh jumpa sikit orang berkulit hitam mesti rasis. Tak nak ada macam tu kan. Antara punca yang berlaku pada peristiwa 13 Mei itu sebabnya orang Melayu merasa mereka tertinggal jauh di belakang dalam bidang ekonomi. So sebab tu berlaku. Itu apa yang saya baca. Antaranya lah sebabnya orang Melayu rasa ketinggalan dalam bidang ekonomi. Itu saya kaji lah. Selain dari sensitiviti kaum India terhadap pemakanan daging lembu, apakah situasi lain juga menggambarkan sensitiviti agama? Baru-baru ini ada satu kes di mana berhubung video klip tular yang mengandungi unsur penghinaan agama dan kaum yang membabitkan seorang penceramah bebas. Dikatakan bahawa penceramah itu menghina dan memburukkan agama Buddha, Hindu, masyarakat Dayak serta kepercayaan bukan Islam yang lain. Dalam video tersebut, penceramah itu mendakwa penganut Buddha, Hindu serta masyarakat Dayak di luar sana yang membunuh orang Islam serta memberi amaran terhadap orang Islam di Malaysia berhubung kemungkinan berlaku kejadian yang sama di dalam negara kita. Disebabkan kata-kata penceramah itu, bermulalah perbalahan antara masyarakat kerana ketidaksepahaman tersebut. Perkara ini akan mencetuskan kegelisahan, kemarahan dan kebencian serta membuat orang ramai memandang rendah terhadap agama Islam kerana sering memburuk-burukkan agama lain. Ini adalah satu-satunya agama yang berkrisis sepanjang zaman dengan agama-agama lain sehingga ia mahu menyekat kebebasan beragama di kalangan manusia sejagat. Ucapan-ucapannya akan sentiasa membawa krisis dan tidak mendapat menerima kehadiran manusia lain selain agamanya kerana konon agamanya yang paling betul.
Sensitiviti agama yang dibangkitkan dalam masyarakat pada masa kini amat dibimbangi oleh semua kaum kerana konflik atau isu-isu yang menyentuh kesucian agama, terutama agama Islam, yang boleh mendatangkan perbalahan antara mereka. Saya juga ada terlihat satu komen yang ada menyatakan, saya sebagai seorang beragama Islam meneliti ucapan ustaz. Ucapan ustaz seolah-olah mahu menggugatkan keamanan dan perpaduan kaum. Di Malaysia, tidak seperti negara lain. Malaysia aman dan makmur walaupun berbagai bangsa. Sekarang zaman viral, ucapan kita haruslah berhati-hati. Jelaslah bahawa pentingnya menjaga lisan agar tidak menggores perasaan orang lain. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati terhadap isu-isu yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, berhemah dan tidak menggunakan platform terbabit sehingga boleh mendatangkan kegentaran awam serta menggugat keharmonian negara. Saya pun ada tengok juga video tu, Adeline. Pasal ustaz tu kan. Saya ada tengok juga. Saya rasa macam tak sedap nak dengar lah dia punya video tu. Sebab dia sentuh pasal sensitiviti perkauman dan apa ni, sensitiviti kaum dan agama kan. So saya tak apa-apa sangat lah. Kita tahu dia ustaz, tapi jangan senang-senang lah dia nak dia nak mengkritik. Dia nak mengkritik benda-benda macam tu. Kita tahu dia ustaz, tapi jangan senang-senang lah buat benda-benda macam tu kan. Sebab dalam zaman teknologi ni, kalau kita cakap sikit, silap sikit, boleh viral. Lepas tu silap boleh jadi pergaduhan tu. Dia akan ulang balik apa yang saya cerita tadi kan. Boleh ulang balik peristiwa 13 Mei tu. So janganlah kita sentuh sangat pasal kaum agama ni. Walaupun kita orang ilmuwan ke, beragama ke, so saya jangan nak sentuh sangat lah. Okay, Mimi ceritakan pula. Dari apa yang saya lihat di dalam video tersebut, terdapat seorang pendakwa bebas yang dikenali sebagai ustaz telah memberi keterangan tentang keadaan ketika dunia akhir zaman, iaitu ketika dunia sedang tenat. Beliau mengatakan bahawasanya agama seperti Buddha, Hindu dan Dayak telah membunuh orang yang beragama Islam di India dan Pakistan. Ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh ustaz tersebut telah menyinggung perasaan masyarakat yang berbangsa Buddha, Hindu dan Dayak. Mereka yang beragama selain daripada Islam telah menyuarakan pendapat mereka sendiri tentang pendakwah bebas tersebut di ruangan komen. Terdapat banyak kesan yang akan terjadi apabila ustaz tersebut memberi keterangan tentang masyarakat yang beragama lain membunuh umat Islam. Contohnya, ia akan memberikan kesan terhadap kehormatan masyarakat yang beragama lain kepada Islam. Mereka akan merasakan bahawa masyarakat umat Islam tidak perlu diberi penghormatan kerana agama mereka sendiri juga umat Islam tidak hormat dan meremehkan. Sehingga kan terdapat satu komen yang mengatakan dia adalah syaitan yang sebenar menyebarkan kebencian atas nama Tuhan oleh seorang lelaki yang berbangsa Sing. Bukan itu sahaja, ia memberi kesan terhadap kesinambungan masyarakat di dalam negara kita. Ia akan mengakibatkan berlakunya perbalahan dan rusuhan terhadap perpaduan bangsa di Malaysia. Negara kita adalah negara yang disanjung kerana keamanan dan perpaduan yang dibina selepas kita merdeka amat dicemburui. Jika terdapat masyarakat yang terikut dengan apa yang diperkatakan oleh ustaz tersebut, negara akan terjejas dan tidak akan lagi aman seperti sekarang. Perkara seperti keagamaan adalah perkara yang sensitif jika dibincangkan oleh sesiapa pun. Saya sebagai umat Islam berasa malu apabila menonton video tersebut kerana Allah SWT melarang Muslim daripada menghina agama apapun selain Islam. Larangan ini diabadikan di dalam surah Al-An'am ayat 108 yang bermaksud
Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, kerana mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Maka, dengan makian juga boleh menjadi kebatilan yang dapat nampak di hadapan orang-orang awam sebagai pemenang. Kerana itu suara keras si pemaki dan kekotoran lidahnya tidak pantas dilakukan seorang Muslim yang harus memelihara lidah dan tingkah lakunya. Kesimpulannya, terdapat banyak kebaikan yang boleh diperoleh dengan mengehat dan membanteras konflik agama dalam kalangan masyarakat. Sebagai masyarakat bertamadun, kita tidak sewajarnya membiarkan konflik agama timbul atau berulang kerana akan memberi kesan kepada masyarakat beragama dan generasi akan datang.